Auzubillah. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul arsyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kufar wa min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi wa rasulih. Allahumma ghanina bi halalin haramin wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarif wa antahum ala dunya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Daripada Sungai Tangkas, insyaAllah kita kuliah semula untuk tadabbur ringkas My Quran, nota My Quran Time, muka surat 332, insyaAllah. Sebelum tu kita mulakan surah Al-Fatihah dan share link, insyaAllah. Mohon share, insyaAllah. Sama-sama share, insyaAllah. Mohon kita share. Surah Al-Kahfi, surah Nilai Impian, insyaAllah. Surah Al-Hidayah, insyaAllah. Dan Cik Rabbani. Nilai Impian, insyaAllah. Mohon share 3 surah sekali. Okey, insyaAllah. Teruskan surah Al-Baqarah ayat 246. Tajuk dia, Bani Israel mahukan raja jika mahu berjuang di jalan Allah. Juzuk yang kedua masih juzuk kedua Al-Baqarah. Siapa yang ada Quran boleh buka Al-Baqarah juzuk kedua, dan nota tak ada, saya cari dalam phone. 246, insyaAllah. Ayat 246. Okey. Ayat 246, insyaAllah. Bani Israel mahukan raja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israel
min ba'di Musa iz qalu linabiyyin lahum aslana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla tuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata seorang nabi mereka, iaitu angkatlah seorang raja untuk kami, nescaya kami berperang ke jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir daripada kampung halaman kami dan dipisahkan daripada anak-anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebahagian kecil daripada mereka. Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Ayat 246 Al-Baqarah. Ini menceritakan perangai hebat Bani Israel yang tak habis-habisnya. Panjang mengenai cerita bab Bani Israel. Kupasan ayat tersebut. Ayat ini secara menyeluruh menyebut tentang kisah Nabi Samuel alaihissalam ataupun Samuel dan Raja Talut serta keengganan Bani Israel untuk berjihad. Nabi Muhammad SAW tidak tahu tentang kisah dalam ayat ini, maka Allah SWT membawakan kisah ini kepada baginda SAW. Nabi Samuel merupakan seorang Nabi yang tidak begitu terkenal. Baginda hadir selepas kewafatan Nabi Musa AS. Pada ayat ini diceritakan mengenai pemimpin Bani Israel di mana mereka masih meneruskan sikap buruk mereka seperti sebelum ini. Apabila diturunkan Nabi Samuel sebagai pemimpin, mereka tidak menerima, bahkan memandang rendah kepada baginda dan tidak menganggapnya sebagai pemimpin. Apa yang mereka mahukan ialah raja atau pemimpin. Lantas kaum Bani Israel telah minta Nabi Samuel melantik seorang raja atau pemimpin jika mahu mereka berjuang ke jalan Allah. Mereka sebenarnya mempunyai impian agar Nabi Samuel dimelantik raja dalam kalangan mereka, walaupun tidak dinyatakan dengan jelas. Apakah tujuan mereka mahukan seorang raja? Sebenarnya mereka menganggap raja sebagai seorang al-malak, yakni berpengaruh. Dan apabila mereka menyuruh Nabi Samuel melantik seorang raja atau pemimpin, mereka sebenarnya sedang mengharapkan cap mohor daripada tokoh agama. Ya, dia tahu Nabi Samuel itu tokoh agama, diharapkan endorsement. Penerangan lebih mudahnya adalah begini: Nabi adalah seorang tokoh yang sangat dipercayai, memiliki pengaruh yang ramai dan menjadi tokoh agama dalam setiap umat yang dipimpin. Jadi anda kata Nabi Samuel memilih salah seorang daripada kaum Bani Israel sebagai raja atau pemimpin seperti yang diminta, maka yang terpilih itu akan dapat melakukan apa sahaja yang diingini kerana telah dipilih oleh seorang Nabi. Itu tujuan utamanya nak jadi pemimpin. Ada endorsement daripada Nabi. Lihat betapa liciknya mereka. Kaedah ini juga berlaku hari ini. Apabila ada seorang yang mahu menjadi pemimpin, dia akan muncul. Dia akan mencari seorang agamawan untuk mendapatkan sokongan. Jadi tokoh agamawan itu akan dipanggil ke majlisnya untuk memberi ucapan atau apa saja yang dikira boleh membantunya mendapatkan endorsement
daripada tokoh itu untuk dilantik sebagai pemimpin. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan kepada kita semua waspada dalam hal ini agar tidak terlibat dengannya. Justru apakah respon Nabi Samuel kepada mereka? Nabi mereka menjawab, jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Nabi Samuel sedang sedar bahawa mereka hanya mahukan kuasa sahaja, bukannya mahu ikut serta berjuang. Namun mereka tetap juga pergi berjuang dengan alasan. Pertama, alasan mereka ada dua, iaitu pergi berjuang ialah untuk, pertama, mereka telah diusir dari kampung halaman. Kedua, mereka telah dipisahkan daripada anak-anak. Alasan mereka ini sebenarnya tidak boleh diterima kerana ia bukanlah perjuangan fi sabilillah. Sudah terang lagi bersuluh, alasan mereka itu hanya omong kosong saja. Mereka sebenarnya hanya mahu membalas dendam disebabkan mereka dahulu pernah dihalau dan dipisahkan daripada anak pinak mereka. Akhirnya Nabi Samuel mendapat wahyu daripada Allah SWT berkaitan dengan perlantikan raja. Itu ya, disambung ayat ini, lantikan raja, ayat 247 tadi 246 ya. Bani Israel nak dapatkan raja dia sendiri, tapi tak dibenarkan ataupun tak di-endorsekan. Masuk ayat 247, akhirnya raja yang dipanggil Raja Talut dilantik sebagai raja. Kemudian Bani Israel membantah. Ayat 247, kita tengok 247. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'asa lakum Talut malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mali. Qala innallaha hastafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Ayat 247 sambungan 246. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut mendapat memerintah ke atas kami, sedangkan kami lebih berhak ke atas kerajaan itu daripadanya. Dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya, yakni menjadikan raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fizikal. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia hendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Al-Baqarah 247. Akhirnya dilantik melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Samuel mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab permohonan Bani Israel yang mahukan raja, seorang raja dari kalangan mereka sendiri. Dan akhirnya Allah SWT menjawab permohonan itu dengan mengangkat Talut sebagai raja. Siapakah Talut dan apakah respon pemimpin-pemimpin Bani Israel? Sudah tentu mereka tidak berpuas hati dan bertanya mengapa Talut menjadi raja. Apakah keistimewaan Talut? Talut adalah seorang yang tidak berharta dari kalangan orang yang biasa-biasa saja. Apalagi bukan lagi kalangan orang al-malak, iaitu orang yang berpengaruh. Tidak semena-mena dia telah dipilih melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada Nabi Samuel. Mengetahui Talut yang dipilih sebagai raja, kaum Bani Israel sangat tidak berpuas hati kerana berasakan kerajaan mereka itu berhak ditadbir oleh orang dari kalangan mereka sendiri dan bukannya orang lain. Tambahan pula, Talut tidak berharta dan bukan siapa-siapa pun.
Namun Nabi Samuel hanya dapat mengatakan bahawa Talut yang dilantik menjadi raja adalah suruhan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hak Allah dan tidak boleh dipersoalkan. Itu pun dia tak percaya pasal pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal yang endorse ialah Nabi Allah. Ayat ini menunjukkan bagaimana pengurusan perjuangan yang sebenar bukanlah perjuangan untuk kuasa. Apatah lagi kuasa itu hanya untuk mengambil kesempatan ke atas agama. Perjuangan sebenarnya adalah perjuangan untuk agama, iaitu memperjuangkan nasib semua orang yang tidak menjadi orang yang zalim. Utamakan Allah dalam segala urusan. Bagaimana Allah SWT memilih seorang pemimpin, apa pula panduannya? Diajar dalam ayat ini untuk mencari seorang pemimpin. Pertama, Allah SWT memilih pemimpin, panduannya. Pertama, pilihlah pemimpin yang mempunyai ilmu dan berkemahiran. Allah SWT bertambahkan keistimewaan kepada Talut, iaitu diberi ilmu yang meluas. Talut dari bahasa Hebrew bermaksud tinggi. Dengan ilmu yang diberi, beliau boleh menyusun strategi peperangan dengan teratur dan cekap. Itu pemimpin yang ada ilmu dan ada kemahiran. Itu antara ciri pemimpin yang dipilih. Yang kedua, pilihlah pemimpin yang mempunyai kelebihan dari segi fizikal. Talut seorang yang perkasa dengan fizikalnya yang tinggi dan tubuh yang sasa, sesuai sebagai pemimpin yang mahu perjuangan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara ciri pemimpin yang dipilih. Seorang pemimpin mestilah mempunyai kompetensi, kemahiran, kelayakan dan integriti dalam memimpin. Ya, empat ciri-ciri yang ditambah di sini. Kompetensi, kemahiran, kelayakan dan integriti dalam memimpin. Tidak guna jika fizikal mantap tapi tiada ilmu. Begitu juga ada ilmu tapi fizikal tidak segagah orang yang mahu pergi berjuang. Akhirnya Allah SWT menegaskan bahawa Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia hendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Bahawa Allah SWT berhak memberi kuasa kepada sesiapa sahaja yang dia hendaki. Dan Allah maha mengetahui siapa yang layak. Kesimpulannya, jadikanlah ayat ini sebagai panduan dalam memilih pemimpin. Ingat, pilihlah orang yang sanggup berjuang ke jalan Allah dan yang berilmu. Itu ciri utama untuk menjadi pemimpin. Okay? Ciri utama kejadian untuk jadikan seorang pemimpin. Apakah mesej yang terdapat dalam ayat ini? Pertama, patuhi segala apa ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini bahawa pilihan Allah SWT adalah terbaik. Bila Allah pilih seorang pemimpin melalui wahyu Allah Ta'ala, itulah pilihan yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berhak menentukan sesiapa yang dia hendaki daripada hamba-Nya. Pilih Rasulullah pun Allah, bukan pilihan manusia. Yang ketiga, kejayaan sesuatu perkara berdasarkan ilmu yang dimiliki serta fizikal yang kuat. Pilih pemimpin yang ada bab ilmu, ya, bab yang ada fizikal yang kuat. Tiga mesej daripada ayat tersebut. Ini antara ciri-ciri nak memilih pemimpin. Ada dalam ayat 247. InsyaAllah. Kemudian disambung terus ayat 248, bukti kewibawaan Raja Talut. Ya. 248, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka ala Musa wa alu Harun tahmiluhu
malaikatu inna fi zalika la ayatul lakum in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Ayat 248. Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda-tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan daripada Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang beriman. Ada bab tanda daripada Allah Ta'ala, iaitu tabut, bukti kewibaan Raja Talut. Sekali lagi ingin ditekankan bahawa perjuangan yang sebenar bukanlah kerana kuasa, tetapi perjuangan untuk semua orang. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala mahu pilih siapa saja yang dia mahu, elit ataupun tidak, itu bukanlah persoalannya. Yang penting ialah mesej Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan. Pemimpin al-malak yang berpengaruh, yang berpengaruh dalam kalangan Bani Israel sangat tidak berpuas hati dan meminta bukti tentang Talut yang dipilih sebagai raja. Sesungguhnya jika kaum Bani Israel itu orang yang beriman, mereka tidak akan mempersoalkan mengenai pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan mereka lebih mempercayai apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah SWT telah memilih Talut dan ditambahkan ilmu kepadanya dan diberi kelebihan daripada fizikalnya. Ini adalah ciri seorang pemimpin, yakni ada ilmu dan cekap untuk melaksanakan tugas yang ada. Pemimpin yang lemah tidak akan dapat berfikir dengan baik dan memerlukan orang lain untuk merancang strategi yang diperlukan. Orang yang begini tidak layak menjadi pemimpin, apatah lagi jika fizikalnya kecil, tidak kuat untuk berjuang ke hadapan. Jika dilantik, mereka tidak akan layak memimpin. Maka keutamaan mereka hanyalah kepada keluarga dan negeri dan negara saja, bukan perjuangan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebabkan kepimpinan yang bersikap begini, maka Allah SWT tidak akan memberi bantuan kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha luas, Allah Maha mengetahui jika seseorang itu berjuang ke jalannya atau sebaliknya. Hakikatnya, apabila mereka minta bukti kenapa Talut dilantik sebagai raja, Nabi Samuel memberi respon bahawa Talut dipilih oleh Allah SWT juga disebabkan hadirnya tabut, iaitu sebuah peti yang diletakkan Nabi Musa AS ketika dihanyutkan ke sungai. Tabut dianggap salah satu kebesaran yang mana ada padanya sakinah, iaitu ketenangan dan ketenteraman. Seperti adanya Kaabah, Masjidil Haram dan Raudah di Madinah. Semua itu al-tabut. Secara fizikalnya bukan suatu yang suci yang perlu disembah dengan cara melampau. Apa yang ada di dalam tabut sebenarnya? Dalam tabut itu terdapat sisa-sisa, yakni benda-benda peninggalan daripada keluarga Nabi Musa AS dan keluarga Nabi Harun AS, yang mana ia terdiri pada lembaran kitab Taurat dan tongkat Nabi Musa AS serta benda-benda peninggalan yang lain. Selepasnya wafatnya Nabi Musa, tabut ini hilang, diambil musuh dan dibawa ke Palestin. Mengikut riwayat daripada apabila tabut jatuh ke tangan orang musyrik, ia telah membawa bala bencana yang hebat seperti halilintar, banjir dan sebagainya. Namun akhirnya tabut dikembalikan semula pada zaman Talut dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tabut diletakkan sebuah kereta lembu lalu dibiarkan lembu itu membawanya tanpa pemandu. Akan tetapi sebenarnya lembu itu sedang dipandu oleh malaikat sehingga ke rumah Talut dalam keadaan selamat tanpa gangguan daripada sesiapa pun sepanjang dalam perjalanan. Ketika sampai di rumah Talut, mereka menjadikan tabut sebagai syiar, yakni tanda lambang kedaulatan yang perlu dihormati, tapi tidaklah dianggap sebagai Tuhan. Tabut adalah lambang kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bercerita tentang fisabilillah seperti ada dinyatakan dalam surah At-Taubah dan Al-Imran,
syarat kemenangan perang dalam peristiwa perang Badar dan perang-perang lain adalah sakinah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi sakinah ketika perang di mana para tentera boleh tidur dan berehat untuk mengumpulkan kekuatan. Manakala keesok harinya apabila peperang mereka beroleh kemenangan. Apabila Allah SWT memberi tabut dan sakinah kepada Talut, iaitu raja yang dilantik melalui Nabi Samuel, Allah SWT telah memberi kemenangan semasa perjuangan Talut dengan Jalut. Bagi Bani Israel pula, mereka tetap masih tidak dapat menerima lantikan Talut sebagai raja, kerana sentiasa menganggap diri mereka hebat dan layak, boleh merancang strategi tanpa bergantung kepada Allah Subhanahu. Sombongnya kaum Bani Israel. Ayat ini memberi mesej kepada kita, pemimpin yang menunggang agama untuk dilantik sebagai pemimpin, atau pemimpin berjuang bukan kerana perjuangan agama tapi demi kemanusiaan, kebajikan tanah air semata-mata, sesungguhnya tidak ada bantuan daripada Allah. Allah SWT hanya akan membantu jika perjuangan itu berdasarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu. Itu pemimpin yang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan tabut di tangan Bani Israel itu ada mesej penting yang dapat kita fahami, iaitu Bani Israel yang tidak committed kepada agama Allah. Kedua, mereka menjadi kacau bilau kerana tidak mendapat sakinah, yakni ketenangan. Ketiga, mereka berlega-lega tidak dapat memasuki Palestin kerana mereka buat perangai. Dan yang selepasnya, keempat, selepas Nabi Musa AS wafat, mereka dipimpin oleh Nabi Samuel, namun mereka masih membuat perangai dan degil kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kelebihan yang diberi pada Bani Israel, Allah SWT tarik semula. Itu perangai hebatnya Bani Israel. Dapat dah nikmat daripada Allah Ta'ala, tapi masih lagi degil, tidak mahu terima apa yang diperintahkan. Mesej benar untuk kita dasarkan ayat ini ialah Allah SWT mahu kita kembali semula kepada perjuangan berteraskan hidayah ayat-ayat Allah. Jika kita beriman, Allah SWT akan beri kemenangan kepada kita. Yang kedua, Allah SWT mengingatkan bahawa ketika pemimpin jangan menunggang atau menjatuhkan agama, tetapi memimpin untuk menaikkan agama Allah SWT. Itu antaranya ayat 2, 4, 7. Hampir habis dah ayat Baqarah juzuk kedua. Kita tengok resolusi ayat Al-Baqarah ayat 246 sampai 248. Pertama, diingatkan kita utamakan Allah Subhanahu Taala dalam urusan harian, jangan dicampur adukkan. Urusan Allah Subhanahu Taala jangan dicampur adukkan dengan benda-benda yang lain. Utamakan Allah Subhanahu Taala. Yang kedua, terima insan kerana kelayakannya di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Layak di sisi Allah Ta'ala itu yang sepatutnya kita terima. Yang ketiga, iman perlu diutamakan dalam menguruskan hidup. Hidup tanpa iman tak jadi apa, memang tak ada bab sakinah. Itu yang penting, iman perlu diutamakan. InsyaAllah takat tukut untuk 3 surah ini. Kita akan sambung ayat 249, bab Raja Talut akan dipuji, InsyaAllah. 249, 250, InsyaAllah. Mana yang baik, mana yang terbaik, terus pada Allah SWT. Mana yang lemah daripada saya sendiri, kita sudah surah Al-Fatihah. Iya kan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wassahi ajsadana wa nawwir qulubana wassabbir imanana wa ahsin a'malana
ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر يمنا واقض حوائجنا في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami pada bajikan, jauhkan kami pada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bika bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Tawassalna bil jabarut wa tasanna malakut allazi la yamut. Isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasukur ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai was samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa esok sambungan ayat 249 insyaAllah. Assalamualaikum.